Yang kedua, berkaitan dengan Quran-Quran lama ataupun buku-buku sekolah agama misalnya. Jadi dalam buku tu walaupun tak ada ayat Al-Quran, tetapi dia ada ilmu agama. Dia ada ilmu fiqh, dia ada ilmu tauhid, dan sebahagian buku tu memang ayat Al-Quran. Maka bila anak kita dah habis sekolah, buku-buku lama tu yang bersifat buku agama, dia kena bezakan cara kita berinteraksi ketika melupuskannya seperti kita berinteraksi dengan buku yang bukan ada kaitan dengan agama. Kena jaga betul-betul. Begitu juga masalah Quran-Quran lama. Quran-Quran lama tak boleh sewenang-wenangnya dilupuskan, tak boleh. Walaupun dia Quran lama, boleh guna lagi ke tak? Boleh guna. So bila dia boleh guna, kita tak boleh lupuskan walaupun dia lama. Sebab itu dia ada dia punya SOP pengurusan Quran lama ataupun Quran rosak yang dikeluarkan oleh JAKIM. Dia ada SOP dia. Pelupusan tu ada SOP. Bukan asalkan kita rasa rak kita ni macam banyak sangat Quran, kita buang separuh, kita bakarlah separuh. Tak boleh. Nak sampai ke bakar tu, dia ada dia punya SOP dia. Apa SOP? Standard Operation Produksi. Standard Operation. Dia ada cara-cara dia. Sebab itu kalau Quran tu masih boleh pakai, secara pasti tak boleh dilupuskan. Tapi kalau contohnya Quran tu dah kena makan anak-anak, dah rapuh, dah tak boleh disimpan, maka kita lupuskan. Nak lupuskan tu pula ada cara dia. Kalau kita tak reti cara nak lupuskan dia, kita bungkus elok-elok, kita cari kawan-kawan lain yang ada juga nak lupuskan, dia hantar ke bahagian pelupusan Quran oleh Jabatan Agama kita. Dan mereka ada sistem yang cantik dalam operasi melupuskan Al-Quran. Dia ada dia punya alat bakar dia. Alat bakar tu ialah macam kat kita kat madrasah pun sama juga, berdepan juga dengan masalah tu, iaitu kita perlu alat bakar tu dan kita nak jaga dia punya habuk-habuk dia. Kita nak jaga apa? Kita nak jaga habuk-habuk dia punya apa? Habuk lah yang terbakar tu kan. Jadi sebab itu dia bakar, dia akan tutup supaya tak terbang dia punya habuk dia. Jadi JAKIM ada alat yang mana dia akan jaga benda tu, bakar dalam tu macam orang bakar mayat tu kan. Jadi dia punya habuk tu tak terkeluar. Kemudian mereka akan kumpulkan, letak dalam guni, buang dalam laut. Buang dalam laut. Kalau kita nak buat, kalau benda tu sikit, kita bakarlah elok-elok, kita korek lubang yang agak dalam, kita buang habuk tersebut di dalam lubang tadi. Kalau nak buang, jangan buang dalam longkang. Jangan buang dalam longkang. Longkang ni benda bercampur, benda busuk, air acak dan seumpamanya. Kita buang kat laut. Jadi laut nak cari bot pula payah kan. Jadi caranya ialah dengan cara kita mengorek lubang, buang dalam tu, tanam elok-elok, lama-lama dia akan hapus dengan tanah kan. So dia akan jadi tanah satu hari nanti. Itu cara untuk pelupusan material, sama ada dia memang ayat Al-Quran ataupun buku yang dalamnya ada ilmu-ilmu agama yang berhak dihormati. Perlulah jaga dan perlulah pelihara. Sebab tidak beradab dengan Al-Quran ini, tidak beradab dengan kitab ni, dia boleh bagi kesan pada ilmu kita. Kalau orang belajar agama lagi lah utamanya, dia kena jaga betul-betul adab. Sebab makin kita beradab dengan kitab kita, jangan letak kat bawah, letak kat atas, kita hormat, cium dan seumpamanya, dia akan ada tu kesan sentimental, kesan rohani kepada diri kita, menyebabkan orang tu dia mudah belajar. Dalam sebuah kitab ditulis, dia kata antara punca pelajar pada zaman ini payah nak belajar, dia kalau di Mauritania, di Morocco, dia baca Quran ni, dia pakai lauh, dia tak pakai mushaf, pakai lauh. Lauh ni maksudnya tulis kat papan batu. Kalau kita panggil papan batu kan, tulis. Dia nak hafal sabak hari ni, dia tulis, kemudian hafal lah, dah selesai dia padam. Cara nak padam tu kena pakai air. Kalau yang zaman dulu dia bukan pakai pemadam, pakai dia bagi kena basuh. Orang dulu air tu dia buat macam mana? Air basuh lauh tadi, dikorek lubang, air tu dibuang dalam lubang tu. Bukan basuh kat sinki. Kalau lauh tu dia basuh kat sinki, air tu meleleh masuk dalam lubang kan, dia akan masuk dalam longkang. Dia kata ini antara punca pelajar-pelajar zaman ini, maksud merujuk pada zaman beliau,
Jadi payah nak belajar. Sebab apa? Air lauh itu dibuang begitu saja kat tanah, kat longkang. Di situ penghormati bekas ataupun sisa Al-Quran itu tidak dijaga, lalu ada kesan pada dirinya. Itu memang kita diajar, khususnya pelajar lah. Masyayikh menegaskan, contohnya kalau orang tu dia belajar agama, kitab yang ada dalam beg dia tu kitab agama. Tidak sepatutnya cara adab dia bawa beg tu, dia jangan letak galas belakang. Sebab apa? Bila dia letak kitab tu galas belakang, dia telah membuntuti, meletakkannya kat punggung. Beg tu kat punggung dia. Orang dulu pegang kitab pergi belajar, letak kat dada, bukan letak punggung, kan? Kalau letak kat punggung tu tak masuk kat dada tu. Dia kena peluk, sayang, kasih, barulah ada kesan, insya-Allah. Kalau kita jenis payah pun, suatu hari nanti Allah mudahkan. Saya ingat soalan kedua. Soalan ketiga apa dia? Dah terjawab kan?